اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, yakni Taurat itu. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.
Dan kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikut jejak langkah mereka Nabi-Nabi Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu. Kami jadikan, yakni kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, saya menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlomba-lombalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisih padanya. Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah bahawasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sesudah itu patutkah mereka berkehendak lagi dengan hukum-hukum jahiliah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi pembacaan dan penafsiran kita dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang keenam, pada ayat 44 hinggalah ayat 50. Kesemua ayat-ayat yang kita bacakan menjelaskan tentang peranan wahyu Allah dan kitab yang diturunkan. Sama ada Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Disebut ketiga-tiga kitab ini kerana kitab ini ada sumber perundangan. Di dalamnya ada hukum hakam, jenayah, muamalah dan juga ibadat. Tidak sebagaimana kitab Zabur yang merupakan pengajaran dan zikir-zikir, mawa'iz dan zikir, raqa'iq yang berkait dengan hal-hal yang bersifat kesufian. Namun kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran bersifat perundangan perlembagaan yang menyusun kehidupan manusia mengikut batas syariat bagi mewujudkan keamanan sesama mereka dan bagi memberikan keadilan kepada semua tanpa mengira keadaan status sosial mereka.
Maka Allah menyebut yang pertama tentang Taurat. Kerana kalau kita masih ingat semalam bagaimana orang Yahudi menyembunyikan ayat yang berkait dengan hukum jenayah rejam. Di mana Ibn Surya, seorang pendeta Yahudi yang buta mata atau yang rabung sebelah matanya, menutup tangan dalam menjelaskan hukum berkait dengan rejam. Sehingga mereka mengatakan orang-orang yang berzina cuma dihitamkan muka kemudian disebat. Walhal dalam kitab Taurat mengandungi hukum berkait dengan rejam. Berkait dengan rishwah. Hukum yang berkait tentang jenayah-jenayah yang pelbagai. Allah berfirman, Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan. Yakni kami memberikan wahyu. At-Taurah, yang berupa kitab Taurat. Fiha, pada kitab Taurat ini, yakni kandungan dan isinya. Hudan wa nur, bersifat petunjuk dan juga bersifat cahaya. Petunjuk daripada kesesatan dengan menjelaskan hukum hakam dan taklif. Dan cahaya. Cahaya yang dimaksudkan di sini ialah menjelaskan tentang keesaan Allah. Tauhid yang berkait dengan keesaan Allah. Dan juga perkara yang berkait dengan kenabian, kerasulan termasuk sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkara yang berkait dengan hari akhirat. Bila kita sebut perkataan huda, petunjuk. Kemudian nur, cahaya. Bila sebut petunjuk, maknanya padanya terkandung perkara yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Dalam tindakan, kesesatan dengan cara berfikir, kesesatan dalam muamalah dan pergaulan. Ini petunjuk. Dan bila sebut cahaya, yakni persoalan akidah. Kerana seorang mempunyai akidah, dia sebenarnya mempunyai cahaya. Kerana orang yang tak ada akidah, maka dalam hatinya ada kegelapan. Sehingga dia tidak tahu tujuan hidup. Dan dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Siapa yang patut dia beriman dan dia percaya. Maka dia mudah ditipu orang yang mengaku dengan pelbagai pengakuan-pengakuan gaib. Sebab itu Taurat menjelaskan pertama hukum hakam yang menyelamatkan manusia daripada sesat. Dan taklif, cara sembahyangnya, puasanya, ini taklif yang menjadikan manusia ada panduan dalam ibadat. Kemudian nur, yakni akidah. Jelas tentang keesaan Allah. Tuhan tidak ada anak, Tuhan tidak diperanakkan, Tuhan tidak ada isteri. Tuhan tidak ada sekutu yang sama dengannya. Allah Esa. Tunggal dalam semua perkara. Perbuatan, zat dan sifatnya. Maka ini nur. Yahkumu bihan nabiyun. Di mana kitab Taurat ini semenjak ia diturunkan menjadi sumber perundangan para nabi. Alladzina aslamu, iaitu orang-orang yang Islam. Apa maksud Islam di sini? Perkataan aslamu ialah orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah. Sebab itu Islam ini satu nama yang lama, bukan nama baru. Bagi menunjukkan Islam ialah agama semenjak zaman Nabi Adam diciptakan dan diturunkan di muka bumi. Walaupun orang banyak berkata Islam tu dibawa oleh Nabi SAW. Tidak, Islam dibawa oleh semua para Nabi. Cuma baginda SAW melengkapkan syariat, keislaman dan melengkapkan hukum hakam berkait dengan keislaman. Kerana perkataan Islam berbeza dengan kalimah-kalimah lain seperti Buddha, Hindu dan Kristian. Kalau kita lihat kalimah Yahudi merujuk kepada bangsa, Yahuda. Merujuk kepada salah satu kabilah. Bila kita menyebut tentang Kristian, merujuk kepada pengikut Christ. Pengikut kepada Nabi Isa. Dan bila kita sebut Buddha, juga pengikut kepada pengasas agama Buddha. Dan bila kita sebut Hindu, berkait dengan bangsa. Hunut. Yang disandarkan kepada mereka. Tapi bila Islam, dia bukan berkait dengan bangsa, bukan kabilah, bukan nama. Tetapi ia sifat. Sifat apa? Sifat tunduk pada Allah. Kerana itu bila Allah sebut dalam surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa maksud Islam di sini? Menundukkan diri. Patuh kepada perintah Allah. Sebab itu dalam ayat ini,
yahkumu biha, telah berhukum dengan kitab Taurat itu an-nabiyyun, semua nabi-nabi. Alladzina aslamu, yang tunduk kepada perintah Allah. Lilladzina hadu, kepada semua orang Yahudi. Baik, ini bagi menjelaskan Taurat ialah sumber perundangan pertama Yahudi. Kerana bangsa Yahudi mula mendapat kerajaan dan kekuasaan selepas diturunkan Taurat. Bila mana, kerana kita tahu walaupun sejarah Yahudi bermula daripada Nabi Yaqub, tapi Nabi Yaqub AS dia bukan raja. Dia cuma seorang Nabi dan Rasul yang mendiami bumi Filastin. Dia tak memerintah. Sehinggalah Nabi Yusuf AS dibawa lari ke Mesir. Kemudian sesudah itu, seluruh keturunan Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Dan bermula kedudukan istimewa Bani Israel di Mesir sehingga membangkitkan kedengkian bangsa Fir'aun, bangsa Kipti. Bila wafat Nabi Yusuf AS, Fir'aun yang baru yang menggantikan Fir'aun lama mula melakukan penindasan kepada Bani Israel. Ditindas sehingga Allah menyelamatkannya dengan diutuskan di kalangan mereka Nabi Musa. Maka Nabi Musa AS membawa keluar Bani Israel daripada Mesir, lalu menyuruh mereka memasuki Baitul Maqdis. Tetapi mereka enggan dan engkar sehingga mereka sesat di padang Sina selama 40 tahun. Sehingga wafat Nabi Harun dan juga Nabi Musa AS, dan generasi baru dipimpin oleh Yusha bin Nun dan membawa umat Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mula zaman pemerintahan. Mula wujud zaman pemerintahan. Dan kita tahu pemerintah yang pertama Bani Israel itu Raja, Rasul yang bernama Nabi Allah Daud AS. Diikuti oleh Sulaiman. Dan diikuti Nabi-Nabi yang banyak seperti Ilyasa, Nabi Zulkifli. Ini semua Nabi-Nabi di kalangan raja yang memegang perundangan, yang memegang kekuasaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin, diperintah oleh Nabi-Nabi. Supaya kita tahu tidak ada sistem sekular dalam Islam. Sekular ialah ahli agama duk tepi, kami yang memerintah. Tidak. Agama yang memerintah. Buktinya ialah Yahudi yang bangsa keras tu pun, teruk tu pun, yang memerintahnya Nabi-Nabi. Maka bila Nabi-Nabi ini memerintah, mereka guna perundangan apa? Taurat. Nabi Allah Sulaiman guna Taurat, sebelum itu Nabi Daud guna Taurat. Maka Allah menjelaskan balik kepada Yahudi yang engkar pada kerasulan Nabi Muhammad, yang meminda kitab Taurat, yang menutup ayat-ayat hukum hakam dalam Taurat, mengikut hawa nafsu dan mengikut kepentingan masing-masing. Maka Allah jelaskan sejarah kitab Taurat ini. Ia mula diturunkan dan sifatnya petunjuk dan cahaya, dan telah dijadikan perlembagaan oleh Nabi-Nabi terdahulu untuk menghukum seluruh orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun, dan para Rabbani. Bila disebut perkataan Rabbani, ini para ulama. Rabbani, kalau kita kat Malaysia, Rabbani ni kumpulan nasyid ya. Rabbani. Rabbani ialah istilah yang dirujuk kepada ulama'ul hukama'ul busara bi umurin nasi wal hayah, iaitu ulama yang bijaksana yang tahu menguruskan cara hidup manusia. Dengan bahasa mudah ialah pemerintah. Pemerintah juga yang boleh uruskan. Di kalangan yang mampu menguruskan hal ehwal manusia. Perkataan Rabbani nisbah kepada Rabbun. Apa itu Rabbun? Tuhan. Rabbani maknanya hamba Tuhan. Ini hamba yang benar-benar mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa disebut perkataan Rabbani daripada perkataan Rabba yurabbi? Kerana dia mendidik manusia. Yani ulama-ulama ini bukan sekadar berhukum dengan Taurat kepada para pengikutnya, kepada orang bawahannya, tapi hukuman itu bersifat mendidik. Kerana itu disebut ulama Rabbani. Apa maksud ulama Rabbani? Ulama yang menyampaikan hukum hakam dan dalam masa yang sama mendidik. Mendidik perlakuan zahir dan batin. Contoh kalau kita sebut cikgu. Cikgu pun panggil pendidik. Tapi cikgu cuma mendidik kawasan sekolah.
Bila keluar sekolah, dia tak lagi jadi cikgu. Tidak lagi punya tanggungjawab. Cikgu ini prosesnya cuma memindahkan suatu ilmu yang dia tahu kepada muridnya benda yang dia tak tahu. Dan dia punya KPI-nya ialah peperiksaan. Maka bila anak-anak muridnya berjaya, maka dia sebut ini cikgu cemerlang. Bila dia mampu mencipta metod pengajaran yang mudah, yang berkesan, dinobatkan sebagai guru cemerlang, lalu dapat pangkat itu dan ini. Tapi ia berbeza dengan Rabbani. Kerana didikannya berkait dengan hubungannya dengan Allah. Bukan hubungannya dengan peperiksaan dan kejayaan, hubungannya dengan Allah. Kalau kita sebut cikgu, lebih kait dengan mendidik dari kejayaan peperiksaan dan juga kejayaan dari sudut profesionalismenya ataupun pekerjaan di akhirnya. Tetapi para ulama Rabbani ialah mendidik mereka sehingga mereka masuk syurga, diredai Allah, diampuni Allah. Ini Rabbani. Allah sebut. War-Rabbaniyun. Dan semua ulama-ulama Rabbani berhukum dengan kitab Taurat. Wal-Ahbar. Dia sebut perkataan ahbar. Mereka ialah juga ulama-ulama yang dikenali sebagai fuqaha'ul muttaquna as-salihun, iaitu ahli fiqh yang bertakwa lagi soleh. Perkataan singular dia habrun. Habrun maknanya tinta, dakwat. Merujuk kepada ilmu. Dan jamaknya ialah ahbar. Ahbar kerana dia menguasai cabang-cabang ilmu ni. Ia satu istilah yang digunakan, diterjemah dengan makna rahib. Maknanya orang ni ahli ibadat, dalam masa yang sama seorang yang alim faqih. Wal-Rabbaniyun wal-Ahbar. Baik, apa beza Rabbaniyun dan Ahbar? Kesemua mereka ini sifatnya menggunakan kitab Taurat dan berhukum. Tapi bila kita sebut golongan Rabbaniyun, yang di kalangan pemerintah, ulama-ulama yang memerintah. Bila kita menyebut perkataan ahbar, yakni ulama-ulama yang mendidik. Jadi kita lihat, ulama ni ada dua jenis. Ada ulama yang memegang tampuk pemerintahan. Mereka memerintah. Mereka pegang jawatan Perdana Menteri, Menteri Besar atau sebagainya. Ada ulama yang mereka pegang ilmu, disiplin ilmu. Maka mereka mendidik, mereka mengajar. Kedua-duanya ini fungsinya, walau nampak berbeza, matlamat sama. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, kita ambillah sejarah para tabi'in. Kalangan tabi'in itu ada yang menjadi pemerintah. Mereka ini ulama seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ulama. Diakui ilmunya oleh orang-orang yang sezaman dengannya dan juga orang-orang yang selepasnya. Tetapi beliau mengambil jawatan khalifah. Kerana beliau dilahirkan dalam keluarga diraja atau keluarga khalifah. Dan yang sama keturunan dengannya itu Salim. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Bin Al-Khattab. Ini saudara dia. Di mana Umar bin Abdul Aziz bin Marwan melalui mak dia. Mak Umar bin Abdul Aziz itu anak kepada Asim, anak kepada Umar Al-Khattab. Jadi dia ada kena-mengena. Atuk Umar bin Abdul Aziz itu Umar Al-Khattab. Melalui anaknya bernama Asim yang berkahwin dengan kita katakan Asim kahwin, kemudian dia lahirkan anak perempuan. Daripada anak perempuan ini lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Bukan melalui ayahnya, kerana ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ayah dia Abdul Aziz. Melalui ibunya, nisbahnya pada Umar Al-Khattab. Manakala Salim, melalui ayahnya, nisbahnya pada Umar Al-Khattab. Ni label sama. Label apa? Label cucu. Cucu Umar Al-Khattab. Maka kalau kita lihat, Salim, dia ulama. Dia tak pegang kuasa pemerintahan. Dia menjadi salah seorang fuqaha us-sab'ah, salah seorang 7 ulama alim di Madinah. Manakala Umar bin Abdul Aziz memegang peranan sebagai ulama yang memerintah. Ini menunjukkan, saya nak bezakan perkataan Rabbaniyun dan perkataan ahbar. Rabbaniyun ulama-ulama yang kita katakan memerintah. Pegang jawatan. Ahbar ulama-ulama yang dengan keluasan ilmunya menyampai dan mendidik manusia. Ia sudah berlaku sejak zaman Bani Israel sehinggalah zaman kita. Atau saya kata zaman kita ni,
Ada ulama-ulama yang cenderung untuk berpolitik dan memegang jawatan politik. Ada ulama dia tak cenderung politik tetapi dia menyebarkan ilmu. Dia menyebarkan ilmu, bercakap tentang hukum hakam, dosa pahala berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimastuhfidhu min kitabillah, iaitu mereka berhukum dengan apa yang mereka pelihara dari kepada kitab Allah, yakni kitab Taurat. Wa kanu alaihi syuhada, mereka menjadi saksi, mereka menjadi, kita katakan, penjaga, pengawas, pemelihara kitab Taurat daripada diubah. Ini peringkat pertama. Dengan adanya Rabbaniyun yang bertakwa, ahbar yang bertakwa, terjaga kitab Taurat. Kemudian kata Allah, fala takhshawun nas wakhshawni, maka jangan kamu takut pada manusia, takutlah kepadaku. Baik, apa sinonim ataupun kenapa tiba-tiba ayat kata jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memerintahkan, wahai orang Yahudi, asal kitab Taurat kamu ni betul dan dijaga rapi oleh para ulama-ulamanya. Namun kemudian berlaku penyelewengan itu dan ini. Kamu yang datang pada zaman Nabi SAW tidak patut takut dan terus menerus untuk kamu melakukan kesalahan orang-orang dulu yang telah menyeleweng kitab Taurat. Dan kata dah nak buat macam mana, dah diubah macam gitu, kita pun ikut. Jangan takut mereka, jangan takut perkara-perkara buruk yang telah mendahului kamu. Takutlah pada Allah. Berpeganglah kepada Taurat yang asal, khususnya perkara yang berkait dengan sifat Nabi SAW dan hukum hakam jenayah. Kerana kita dah sebut tentang hukum rejam, cerita kita semalam. Bagaimana mereka takut untuk mendedahkan hukum rejam, takut tak dapat sokongan. Kita lihat dalam Islam, tuan-tuan. Islam terangkan semua. Masalah orang nak menyokong, tak nak menyokong, netizen suka, tak suka, itu bukan hal Islam. Islam akan menjelaskan perkara yang benar. Kebenar ni macam ni. Wajib tutup aurat. Dia isteri kepada siapa pun, Islam tak akan ubah undang-undang tu. Oh, melainkan kalau dia isteri orang besar, tak wajib tutup aurat. Tidak, kekal tutup aurat. Haram judi. Tak kiralah dia pegang jawatan apa pun, judi tu haram. Tapi Yahudi, kerana mereka takut pemerintah, mereka takut orang tu, mereka nak ambil hati orang ni, lalu diubah. Kalau tak ubah, mereka tak laksanakan, mereka tutup. Mereka tidak mahu nampak seperti konongnya agama nampak ganas. Tapi dah Islam. Bila Islam sebut tentang ayat mencuri, walau kata Islam ni ganas dengan undang-undang, tidak. Inilah Islam. Inilah kebenaran. Ini wahyu kami takkan ubah. Kamu nak cakap apa, cakap. Itu umat Islam gigih mempertahankan hukum syariat. Gigih mempertahankan undang-undang dan wahyu Allah Ta'ala. Tidak Yahudi, mereka malu, mereka takut. Mereka bimbang, hilang pengaruh, mereka bimbang kekuasaan orang berkuasa. Sebab itu Allah kata, jangan kamu takut pada mereka. Takutlah pada Allah dalam mempertahankan kebenaran Taurat dan wahyu Taurat yang berkait dengan hukum hakam Taurat yang sebenar, berkait dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu sanggup menjual ayat-ayat Allah demi mendapat kesenangan yang sementara, demi kamu dapat keuntungan yang sikit. Allah menjelaskan kenapa berlaku penyelewengan kitab Taurat. Sebab di kalangan mereka ada yang ingin mencari dunia. Di kalangan mereka ada yang sanggup menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapat habuan-habuan dunia yang sedikit. Kerana itu Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman. Bukan mengingatkan Yahudi-Yahudi yang telah memeluk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Terus kekal pertahankan kebenaran Taurat. Dan mengingatkan kepada Yahudi-Yahudi yang sezaman dengan Nabi SAW. Kenapa kamu takut mempertahankan kebenaran yang asal? Kamu membiarkan diri kamu dipermainkan dengan penyelewengan hukum hakam. Apakah kerana kamu ingin mencari sedikit keuntungan duniawi dengan mengubah ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah demi mendapat manfaat yang sedikit yang hina untuk kamu mendapat riswah, kedudukan, pangkat, untuk kamu lakukan pendustaan, untuk mendapat redha orang lain? Ingatlah dunia itu cuma sedikit. Riswah yang kamu ambil itu ialah makanan haram yang menjala dalam diri kamu untuk dibakar oleh api neraka. Jangan kamu sia-siakan agama kamu. Jangan kamu sia-siakan peluang untuk dapat pahala yang berterusan. Bagaimana kamu sanggup mengambil harta yang sedikit yang akan musnah binasa dengan meninggalkan pahala yang kekal abadi. Jadi Allah dah dedahkan kenapa Taurat ini, tuan-tuan, berubah. Sebab kalangan mereka nak cari redha manusia, nak jaga kedudukan, nak duit, nak rasuah. Semua mereka nak. Dengan bahasa mudah, kerana mereka nak dunia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut,
Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Fa ulaika humul kafirun. Mereka orang kafir. Maksud kafir di sini ialah orang yang tidak mau berhukum dengan Allah dengan mengingkari itu hukum Allah. Ingkar. Kalau dia ni, saya tak nak hukum Allah, saya nak ambil hukum lain. Habiskan ini hukum Allah. Dia tahu, tapi nak hukum lain. Misalnya, tanpa dia mengingkari atau mengatakan, merendah-rendahkan hukum Allah, maka dia tak kafir. Yang kafir ialah orang yang menghina hukum tadi. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang pertama yang dimaksudkan ialah Yahudi. Sebab mereka tutup kitab ataupun hukum rejam untuk ubah hukum lain. Hukumnya contoh muka je. Hukumnya sebab je. Mereka mengingkari hukum asal iaitu rejam. Mereka kafir. Dan ayat ini kata Imam Ar-Razi, demikian juga pada orang Islam. Mana-mana orang Islam yang mengingkari, yang menidakkan hukum-hukum Allah dalam Quran, maka ia juga dianggap sebagaimana ayat ini. Kata Imam Ar-Razi bahawa li'anna i'tibar bi umumil lafz la bi khususis sabab. Kerana walaupun kisahnya kisah Yahudi, tapi ia berlaku sebagai iktibar pada semua hamba Allah. Macam ginilah tuan-tuan, kita cerita tentang arnak dengan kura-kura. Tapi pengajarannya kan untuk kita semua. Supaya kita walaupun lambat tapi kita istiqamah. Kita kalaupun cepat jangan sombong, nanti jadi macam arnak. Laju tapi kalah. Baik cerita anak dengan kura-kura, kalau kita guna bahasa mudah, tak ada kaitan dengan saya lah Ustaz. Saya bukan anak. Saya bukan kura-kura. Ini menandakan kita orang otak yang tak ada iktibar. Kita ni tuan-tuan, kita dengar cerita apa pun. Sang kancil dengan sang buaya. Maka yang highlight utama ialah pengajaran ni, iktibar. Kita dengar cerita umat-umat dulu. Kita kata kita bukan kaum Arab, kita bukan kaum Samud. Betul. Tapi kita melihatnya sebagai iktibar. Yahudi jadi kafir kerana mengingkari perintah Allah, hukum Allah. Akhirnya Allah melaknat dia. Jadi kita umat Islam, ni wahyu dalam Quran, hukum mencuri, potong tangan, hukum hirabah, maka dipotong tangan dan kaki bersilang, hukum murtad, hukum berkait dengan jenayah, semuanya ada dalam Quran ini, disebut dalam Quran. Maka jangan kita pula engkar macam Yahudi. Nanti kita dilaknat. Jangan kerana kita takut, kita malu nak cari redha manusia, bimbang nanti orang kata begitu, begini. Tak, ini Islam. Allah dah cerita bagaimana gagal Yahudi pertahankan Taurat kerana dia ada sifat-sifat tu. Maka kita orang Islam jangan ada sifat-sifat tu. Baik, Allah pun menyebut, apakah undang-undang yang mereka cuba buang ni? Iaitu undang-undang yang berkait dengan rejam tadi dan hukuman yang berkait dengan qisas. Apa itu qisas? Balas semula. Allah berfirman, wa katabna alaihim, telah kami wajibkan kepada orang Yahudi dahulu dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafs, jiwa dibalas nyawa. Artinya kalau bunuh orang, maka dibunuh kembali. Wal aina bil ain, mata dengan mata. Artinya kalau dicocok mata, dicocok matanya kembali. Dibutakan mata, dibutakan kembali. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Dicederakan hidung, maka dibalas, dicederakan hidung kembali. Baik, kenapa Islam menyebut tentang hukum balas begini? Tuan-tuan, kalau kita terus kepada denda, senang orang kaya. Dianiaya orang miskin dibayar. Macam hari ni lah tuan-tuan tengok, bila kebanyakan saman, duit. Bila duit tuan-tuan, orang-orang kaya, apa susah? Belum saman dia dah simpang duit dah, ambil kata dia. Orang miskin yang akan terkesan dengan hukuman. Sedangkan sifat hukuman untuk beri kesan pada semua orang. Sebab tu dalam Islam tak ada istilah hukum duit. Islam hukumannya lebih bersifat, kita katakan, terus kepada batang tubuh pesalah. Tak kira dia siapa. Kerana itu bila kita sebut tentang hukuman qisas, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap kecederaan dibayar qisas. Baik. Kecederaan ada dua cara. Sama ada dicederakan sama atau menerima qisas atau dimaafkan, maka dia mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Baik, semua hukum Allah ini Allah sebut, faman tasaddaqa bihi, siapa yang tidak mau membalas semula, fahuwa kaffaratullah, maka perbuatannya ini menyebabkan Allah ampunkan dosa dia. Jadi dalam hukum qisas artinya timpal balas. Kalau orang tu lempang kita, kita lempang balik dia. Orang tu butakan mata kita, kita butakan mata dia. Dia patahkan tangan kita, kita patahkan tangan dia. Kalau kita mampu mendatangkan sama,
Tiba-tiba dicocok mata kita sampai ke labu. Kita boleh tak cocok dia sampai ke labu? Boleh kalau kita yakin kesannya sama. Kalau tak yakin nanti kita cocok terus buta, maka tak boleh. Masa itulah baru kembali pada denda. Tapi kalau boleh buat sama, contoh, dia cocok mata kita sampai buta, kita boleh cocok mata dia sampai buta. Contoh misal kata dipatahkan lutut, kita pun boleh patah lutut. Kita panggil pakar tulang, tanya Dr. Jeffrey tolong macam mana nak patahkan lutut orang ni, pakar tulang. Okay, doktor saya boleh ajar, dia pun patahkan tulang sama macam tu. Okey, silakan. Tapi kalau dibimbang nak patahkan lutut, akhirnya tulang lain semua patah sekali. Ni tak boleh, maka dibayar denda. Tapi kalau boleh dibuat tanpa kita katakan sebagai keterlampauan, boleh buat. Dia potong telinga kita potong telinga dia. Dia potong hidung, kita potong hidung dia. Tetapi ini menyebabkan orang kaya takut untuk menganiaya orang miskin. Orang yang berpangkat takut menganiaya orang yang bawahan. Sebab mereka tahu mereka kena sama. Kalaulah terus dimensionkan duit, apa aku peduli nak ambil duit. Kau tampar sekali aku bayar RM50. Jawapannya tidak. Kamu tampar orang miskin boleh tampar balik kamu. Kamu ketuk kepala dia boleh ketuk balik kepala kamu. Hukum ini tuan-tuan berada semenjak wahyu pertama berkait dengan kitab wahyu pertama itu Taurat. Dah ada diikuti Injil, diikuti Al-Quran. Al-Quran kesinambungan mempertegaskan hukum hakam tersebut yang telah diselewengkan, disembunyikan, ditokok tambah bla 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 bla. Datang Quran bawa versi asal dengan penambahan yang sempurna dan jaminan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kemudian Allah menyebut, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Maka kenapa sebut zalim pula? Zalim kerana sifat dia menzalimi orang lain. Kalau kita biarkan orang yang dizalimi tak dibela, maka kita zalim. Nabi suruh kita menyekat orang zalim. Tapi kalau kita biarkan orang zalim ini suka-suka untuk menyakiti orang miskin, orang bawahan dan sebagainya, tanpa dibalas semula, kita zalim. Orang Yahudi, bila datang orang kaya meminta hukum, orang kaya bayar duit, lalu kata Yahudi, okey tak payah buat macam tu, hukumannya kita ringankan, dibayar duit. Akhirnya institusi kepadrian, institusi gereja, institusi makbad, biara menjadi institusi korupsi yang paling teruk dan dahsyat. Kemuncaknya pengubahan kitab-kitab. Ini berlaku pada Yahudi. Sebab tu inilah dia tuan-tuan, kita nak namakan penunggang agama yang ubah Taurat dan Injil. Bukan kita khilaf dengan dia penunggang agama. Hanya dia sebut benda tu tunggang agama. Jangan mudah letak istilah penunggang agama tu. Yang memang jelas penunggang agama yang memang ubah Quran tu. Yang ubah Taurat, yang ubah Injil, ini benar-benar penunggang agama. Yang mengubah hukum hakam. Wa qaffayna ala atharihim, dan telah mengikuti jejak langkah mereka dalam berhukum dengan hukum Allah itu bi Isa bin Maryam, Nabi Isa pula. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, dengan kami berikan kepadanya Injil yang membenarkan Taurat. Wa atainahu al-Injil, kami berikan pada Nabi Isa itu kitab Injil, fihi padanya hudan wa nur. Sama waktu Allah sebut kitab Taurat, dalamnya hudan dan nur. Hudan hukum hakam, nur hal-hal akidah. Hal-hal akidah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, dan menegaskan lagi hukum hakam yang telah tercatat dalam Taurat. Kenapa ada penegasan? Sebab ada pengubahan di sana. Mereka ubah Taurat, mereka sembunyi, maka datang balik Injil, perkemaskan balik. Datang macam kita sebut kereta lah, ada rosak. Datang orang ni, baiki balik kereta tu, letak pada posisi yang benar. Maka ini fungsi kitab Injil. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, petunjuk dan pengajaran pada orang bertakwa. Apa maksud mau'izah di sini? Kata ulama, perkataan mau'izah di sini ialah orang-orang beriman dapat mengambil pengajaran dalam apa yang terkandung dalam Injil. Kerana dalam Injil ini ada hal-hal berkait dengan kesufian, raqaib, nasihat-nasihat. Kalau kita lihat dalam Taurat, dia banyak hukum hakam. Injil bercampur antara hukum hakam dan nasihat-nasihat, mawaiz. Maka ia berfungsi, berperanan kepada orang-orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul Injil, maka hendaklah orang-orang yang berpegang dengan kitab Injil berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah menjadi orang-orang yang fasik. Allah sebut Taurat, Allah Ta'ala sebut Injil, maka kali ini Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran.
Jadi semua kitab-kitab yang berkait dengan hukum dijelaskan satu persatu sejarahnya, fungsinya dan bagaimana ia telah menjadi perlembagaan sekian lama kepada setiap umat yang beragama yang mencari keredaan dan keampunan Allah SWT. Dan insya-Allah kita akan lihat pada ayat yang berikutnya 48 dan 50 berkait dengan wahyu Allah yang bernama Al-Quran. Sejauh mana peranan dan fungsinya dalam menegakkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil dan bagaimana ia menasahkan sebagai hukum dan bagaimana ia dijamin dipelihara daripada sebarang perkara yang diubah dan dipindah sebagaimana yang pernah berlaku pada Taurat dan Injil. Tidak sekali-kali berlaku pada Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.